Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah adalah seperti menanam sebiji padi. Biji padi itu tumbuh dengan subur mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji padi. Maksudnya, RM1 kita infak, Allah bayar kita RM700. Kalau RM1,000 kita infak, Allah bayar kita berapa? RM70,000. Mungkin Allah akan gandakan lagi lebih besar lagi di sisinya. Sama-samalah kita berinfak bagi pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Alhamdulillah, ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini, peluang infak dan wakaf untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Masya Allah, hari ini kita bersama dengan panel jemputan kita Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Syekh Roslan yang merupakan AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat-sihat? Alhamdulillah sihat Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, setelah beberapa kali kita bertemu dalam program Assalamualaikum ni kan Ustaz. Jadi status terkini pelaksanaan projek pembangunan Masjid Kota Warisan Sepang ni bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton TV Al-Hijrah yang dirahmati Allah. Sebagai orang Islam yang ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada sentimental value dengan masjid. Sebab masjid adalah qalb, masjid adalah jantung bagi masyarakat Islam. Kerana di situlah orang-orang beriman, berhimpun, berkumpul, bertemu pagi, petang dan malam dalam menunaikan hak-hak kepada Allah. Oleh itu masjid menjadi sumber kekuatan rohani kerana di situ adanya penerangan tentang ajaran agama, penjelasan-penjelasan tentang batas-batas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di masjidlah tempat terhubungnya jiwa di antara hamba dan juga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kami melihat pembinaan Masjid Kota Warisan ini sangat mustahak. Saya sebagai penduduk di Kota Warisan melihat ia sebagai satu keperluan yang segera kerana kepadatan 32,000 penduduk dan ketika ini tidak ada masjid yang dibina dan didirikan di Kota Warisan. Allah. Hari ini kita hanya ada 2 buah surau yang bertaraf Jumaat yang sudah tidak mampu lagi menampung keperluan masyarakat. Apatah lagi kepadatan penduduk akan meningkat ke 100,000 menjelang 2030 dek kerancakan projek pembinaan perumahan di sana. Maka bertepatan dengan neraca syarak serta maslahat masyarakat setempat, konsep rahmatan lil alamin akan digarapkan dalam setiap inci perancangan dan pelaksanaan pembinaan Masjid Kota Warisan ini dalam mencapai hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sebagai nadi kemakmuran masyarakat di sana, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz, sekarang ni berapa jumlah kutipan yang telah berjaya dikumpul dan berapa lagi dana yang diperlukan untuk menyiapkan masjid ini? Untuk makluman sidang penonton, kos pembinaan masjid ini bernilai RM25 juta. Agak besar kerana ia satu pembinaan yang bersifat kompleks. Dia ada dewan, dia ada kelas-kelas untuk budak-budak kafar dan sebagainya. Dan kutipan hari ini berjumlah RM5.7 juta. Sekiranya kita mencapai 50% dari kos pembinaan iaitu 12.5 juta, barulah kita dibenarkan untuk mulakan pembinaan. Semakin cepat, sesegera mungkin kita dapat 50%, sesegera mungkinlah kita akan mulakan pembinaan. Tetapi untuk merealisasikan Masjid Harapan Masyarakat Penduduk Kota Warisan ini, kami memerlukan sokongan dana, sumbangan dari dermawan dan hartawan dari para penonton TV Al-Hijrah sekarang. Bahkan ketika kita infak sebenarnya, ia satu pembuktian keimanan di dalam hati kita. Sebab Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Jadi orang yang keluarkan sedekah juga bukti bahawa dia yakin dengan balasan Allah. Bila dia keluarkan duit bagi untuk pembinaan masjid, itu bukti dia percaya Allah akan ganti kepada dia. Sebab kalau ikut kalkulator, duit yang keluar akan berkurang. Tetapi di sisi Allah dan Rasulullah, manaqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ini bukti dia yakin Allah tak akan sia-siakan sedekah dia. Ini bukti dia yakin dan percaya dengan benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebenarnya bukanlah nilaian yang menjadi ukuran, tetapi
istiqamah, konsistensi kita dalam memberikan kepada pembinaan masjid. Andai kata ada 70,000 penonton pada pagi ini yang menyumbang RM1 secara konsisten selama setahun setiap hari. Jadi RM365 darab dengan 70,000, kita dah dapat 25 juta dan sudah boleh mendirikan dengan segera masjid yang menjadi harapan penduduk masyarakat Kota Warisan ini. Dan daripada pihak Jawatankuasa Pembinaan, antara perkara yang kami lakukan, antara usaha dan ikhtiar yang kami usahakan adalah membuat kutipan pada setiap hari Jumaat dari masjid ke masjid dari seluruh negeri Selangor dengan jumlah kutipan RM5,000 ke 10,000 sebulan. Melihat kepada graf kutipan ini, kami sangat-sangat perlukan bantuan infak, dana daripada tuan-tuan dan sidang penonton sekalian. Oleh itu, suka untuk saya sebutkan 4 kaedah menyumbang. Yang pertama, transfer online pada nombor akaun yang tertera di kaca TV nanti. Yang kedua, kita juga ada scan QR code yang lebih mudah dan praktikal. Hanya buka kamera handphone dan ambil gambar. Dan yang ketiga, kita juga menerima cek dan bank draft. Yang keempat, kita mengalu-alukan kedatangan ke pejabat pengurusan Masjid Kota Warisan di berhadapan dengan Surau Al-Hijrah Kota Warisan. Itu dia, masya-Allah. Dan saya kira walaupun masjid ni 25 juta, tapi bila dikatakan kompleks tu kan Ustaz kan, maksudnya dekat situlah ada orang solat, orang dekat situ orang mengaji, dekat situ ada budak-budak yang belajar, masya-Allah, besar pahalanya kan. Jadi Ustaz, mungkin ada pesanan terakhir Ustaz sebelum program kita ni berakhir kepada penonton Setia TV Al-Hijrah. Saya mengambil kesempatan untuk berkongsi kepada para penonton sekalian. Antara amalan yang banyak disebut di dalam Al-Quran adalah bersedekah. Saya ambil satu surah dalam Al-Quran pada surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 muka surat 555. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah kata, bersedekahlah dari sebahagian harta yang kami kurniakan sebelum kamu mati. Dalam ayat ini Allah SWT menyeru kepada kita agar bersegera, ada urgensi dalam bersedekah. Kenapa? Ia menunjukkan kepada kita jangan bertangguh-tangguh. Sebab apa? Takut tak sempat, takut terlambat kerana dibayangi kematian. Ketika itu kita akan ditimpa penyesalan. Ada sebuah kisah yang kita boleh jadikan ikhtibar dan mungkin memberikan dimensi yang berbeza dalam berlumba membuat kebaikan. Imam At-Tabrani meriwayatkan satu kisah yang bertajuk di hadapan pintu Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau didatangi oleh 2 kelompok. Kelompok yang pertama dari kalangan hamba ketika mereka sebelum memasuki Islam, seperti Sayyidina Bilal dan sebagainya. Manakala kelompok yang kedua pula dari kalangan pembesar Quraisy ketika mereka sebelum Islam dulu, seperti Abu Sufyan, Suhail bin Amr dan sebagainya. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mengutamakan kelompok yang pertama. Kelompok yang pernah menjadi hamba satu ketika dulu, sehingga menyebabkan Abu Sufyan yang dulunya pembesar merasa terkejut dan rendah diri. Lalu Suhail bin Amr menyamankan perasaan Abu Sufyan dengan mengatakan, dulu mereka diajak beriman. Kita juga diajak beriman, wahai Abu Sufyan. Tetapi bezanya mereka dengan kita, mereka bersegera mengambil dan menerima hidayah tersebut. Sebaliknya, kita lambat dan melengah-lengah untuk menerima hidayah tersebut. Jadi ketika ini kamu merasa cemburu dengan mereka di hadapan pintu Sayyidina Umar, apatah lagi di hadapan pintu syurga Allah Ta'ala nanti. Justru sebenarnya yang membezakan kita dengan orang lain adalah bagaimana reaksi dan tindakan kita dalam menyambut dan menyambar seruan kebaikan ini. Hari ini saya membawa peluang untuk kita sama-sama bersedekah, yang mana dengan sedekah ini juga akan memberikan manfaat pahala kepada kita pada hari akhirat kelak. Dan hari ini sekadar muhasabah dan galakkan untuk menyemarakkan amalan bersedekah supaya ianya menjadi darah daging dalam kehidupan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sebelum kita menutup mata, sebelum Allah tarik nyawa kita, jadi jom sama-sama cepat-cepat kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Abdul Muhaimin Datuk Syed Roslan yang merupakan AJK Promosi Jawatankuasa Pembinaan Masjid kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika, tapi jangan lupa infak sekarang.